Alhamdulillah, hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan majlis kita, ada perintah daripada guru kita yang mulia Sayyidil Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Faqih untuk dibacakan tartibul Fatihah kepada para arwah-arwah mulia, para ulama, para habaib. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat, sebelum Habib datang ni saya boleh bercakap. Nanti Habib datang saya tak boleh bercakap. Masalah nanti, sebab nanti Habib marah saya. Sebab yang saya nak cakapkan ni benda yang Habib tak suka dengar. Tapi saya kena cakap dengan tuan-tuan, sebab tuan-tuan biar tahu. Dan saya tak nak saya faham seorang, saya nak share. Jadi yang tak nak terima pun ahlan wa sahlan. Kalau ente ikutlah golongan W ente. Kalau saya, kerana saya ni alhamdulillah semenjak tahun 1990 saya berguru dengan Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Faqih dan putera beliau yang mulia Al-Habib Abdul Rahman bin Faqih, yang kita sedang nanti-nantikan kedatangan beliau pada malam ini. Jadi saya lama belajar dengan beliau daripada 1990 sampai sekarang 2022, masih belajar lagi. Sebab saya walaupun dah tak duduk pondok, masih lagi murid. Saya cuti panjang. Saya belum berhenti daripada pondok Darul Hadis, masih lagi belajar. Cuma saya cuti panjang. Cuma saya hadir kelas setahun sekali atau setahun dua kali. Ni bulan 1 nanti nak pergilah hadir kelas lagi hall. Saya tak niat saya dah berhenti daripada pondok. Saya masih murid, masih santri kata orang Indon. Dan beliau guru saya. So saya belajar dengan beliau 32 tahun lebih kan. Kalau masih 32 tahun, kalau Hijri itu dah 33 tahun, 34 tahun. Maknanya apa? Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kau jangan memuji seseorang. Jangan mudah kau nak puji, dia baik, dia istimewa. Jangan mudah puji. Karena apa? Karena seseorang itu diuji bid dinar wa dirham. Tengok dia gila duit atau tidak. Kadang dia tak gila duit, dia gila perempuan. Kalau dia tak gila perempuan, dia gila pangkat. Kalau dia tak gila pangkat, dia gila popularity. Suka expose diri, suka kalau namanya diangkat-angkat, dipuji. Maka bukan mudah kita nak puji seseorang. Dan sebelum kau bermusafir dengan dia, kau jangan mudah puji seseorang. Sebab bila kita bermusafir, zaman dulu punya musafir kan payah. Naik onta, panas, aircon, kereta pun tak ada, apalagi aircon. Jadi kita punya kesabaran diuji dalam perjalanan. Sehingga dikatakan as-safar nisful azab. Dikatakan bahwasanya bermusafir itu adalah separuh daripada azab. Kerana apa? Karena sangat payah. Saat itu barulah keluar perangai-perangai asli. Depan kita okey, baik, ya tuan, ya bos, siap tuan. Siap, semua segala semua siap. Tapi dah musafir, kalau ikut model zaman dulu baru kita tahu perangai-perangai dia. Penyabar tak penyabar. Kan itu kan. Jadi barulah kita boleh memuji seseorang. 3 hari 4 hari duduk dengan dia, bukan mudah kita nak kenal langsung jatuh hukum. Tapi saya alhamdulillah 32 tahun duduk dengan tok guru saya ni yang mulia Habib Abdul Rahman. Ini tak pernah pakai seluar, tak pernah tengok perempuan, tak pernah. Tengok ni, tunduk. Tak pernah tengok perempuan yang bukan mahram. Salam apatah lagi. Pakai seluar tu tak pernah. Betul tak? Memang luar biasa. Tahajud tak pernah tinggal. Tahajud tu tak pernah tinggal. Saya bertahun-tahun. Saya alhamdulillah antara murid yang Allah bagi saya kebahagiaan. Saya pernah menemankan beliau bermusafir. Sampai saya boleh tidur dalam satu bilik dengan yang mulia Habib. Mana ada murid lain, murid Darul Hadis boleh macam tu. Saya Allah bagi izin sebab saya banyak berkhidmat sama beliau. Jadi saya tahu beliau ni malam tahajud tak pernah tinggal. Pagi berpuasa, puasa sunat tak pernah putus. Berpuluh tahun semenjak saya kenal yang mulia Habib tahun 90 sampai hari ini masih puasa. 32 tahun daripada, kalau orang tua berpuasa umur 40 puasa saumud dahar. Fulan wa fulan, Syekh fulan berpuasa saumud dahar, puasa 30 tahun. Umur dia berapa? Dah sekarang dah 80. Berpuasa sejak umur 50. Ini Habib ni daripada umur 16, 15, 17 dah berpuasa sampai hari ini. Dia tak puasa bila hari yang diharamkan saja, atau bila beliau dah betul-betul sakit yang kritikal baru beliau tak puasa. Kalau kita nak jumpa orang macam ni hari ni, memang tak jumpa. Cari mana-mana. Kalau suruh ceramah, memang maksudnya kalau ada istikharah, kalau istikharah dia baik baru dia ceramah. Kalau istikharah tak baik dia tak ceramah. Bukan ya, ahlan wa sahlan. Jadi kalau disuruh ceramah baru ceramah. Ini kita susah nak jumpa orang-orang seumpama pada hari ini. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, "Lau lam yakun al ulama humul awliya fala adri man hum." Kalau bukan para ulama yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka saya tak tahu siapa lagi wali yang ada di muka bumi ini. Hari ini kita tengok orang gila harta, gila populariti, gila pangkat, gila wanita dan lain-lain, sehingga sanggup menzalimi sahabat-sahabat hanya kerana ingin melampiaskan keindah hati dia. Tapi satu Habib ni ente tak akan jumpa, susah ente nak jumpa. Saya dah 32 tahun, dah banyak tempat saya dah pergi. Nak jumpa ini macam Habib memang susah. Orang dia tak cinta dunia, orangnya tak, Allah, seluar tak pernah pakai hadirat-hadirat. Jadi kalau kita, alhamdulillah, saya mengucapkan bahagia, ahlan wa sahlan kepada antum semua, tahniah kerana dapat menghadiri majlis yang dihadiri oleh orang-orang saleh, orang-orang baik. Orang soleh ni kata ulama, dia bawa berkah. Karena dia tak perlu ceramah pun. Dia duduk dalam majlis, kalau dia terpandang mata kita pun, dia terpandang kita pun, dah cukup berkah ini. Dah cukup berkah. Dan itu dia yang pernah terjadi pada zaman Sayyidina Rasulullah SAW. Bahawa banyak orang-orang yang nakal, bahawa banyak orang-orang yang suka maksiat. Bahkan orang kafir pun terkadang bila dapat dilihat oleh Nabi SAW, Allah buka hati dia untuk menerima Islam. Baginda dah wafat, baginda telah meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun. Dan malam ini kita meraihkan keputeraan baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita masih lagi meraihkan birthday baginda Nabi? Kalau mak kita, bapak kita dah meninggal 20 tahun, kita buat birthday dia, memang kita dikata orang gila ni. Kau nak buat apa sambut birthday bapak kau dah meninggal, dah masuk kubur. Kalau nak buat bukan birthday, tahlil perdana. Tapi Nabi SAW dah 1400 tahun wafat meninggalkan kita, tapi saban tahun bukan hanya dekat Tambak Bugis buat Maulidur Rasul, birthday Nabi. Satu dunia Islam semua buat birthday Nabi. Kenapa? Nak bagi tahu kat kita yang Nabi Muhammad tak pernah wafat. Nabi Muhammad tak pernah meninggalkan kita. Betul, beliau telah berada di dalam Raudhah Syarifah, tetapi beliau mewariskan keberkahan-keberkahannya, mewariskan ilmunya, dakwahnya kepada para penerus-penerusnya, yaitulah para ulama, sehingga kita tahu al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi-nabi. Jadi mudah-mudahan, alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dengan kita dapat menatap wajah ulama kita yang akan datang nanti, semua yang hadir dalam majlis pulang membawa berkah. Yang tadi sebelum datang majlis datang membawa dosa sebesar gunung, maka mudah-mudahan Allah padam dosa-dosanya dengan berkat majlis mulia ini, dan pulang malah membawa keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada Syed Arsyid, fadhal baca qasidah.